Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Firdaus bin Kamordin. Saya merupakan ketua daripada kumpulan 2. Ahli-ahli kumpulan saya ialah Muhammad Shah Al-Hanif bin Hashim, Nib Syafiqah binti Megat Omar, Nur Hamiza binti Hamdan, Siti Farhana binti Dolah, Muhammad Izwan Shah bin Amiruddin Shah. Tajuk kumpulan kami ialah Impak COVID-19 terhadap masyarakat dan negara. Coronavirus adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan berlakunya jangkitan pada saluran pernafasan sehingga boleh menyebabkan kematian. Oleh itu, kita mestilah mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan bagi memutuskan rantaian COVID-19. Terdapat beberapa impak pandemik COVID-19 terhadap masyarakat dan negara. Antaranya ialah berlakunya peningkatan kes jenayah seperti jenayah cyber, hilang punca pendapatan, masalah keuangan, kehidupan normal baharu dan penutupan sektor pendidikan. Pandemik COVID-19 memberi kesan yang sangat drastik kepada semua golongan, terutamanya kepada golongan B40. Hal ini kerana mereka perlu berusaha dengan lebih kuat lagi untuk memenuhi segala keperluan kehidupan mereka, di mana situasinya ialah kebanyakan sektor ekonomi telah ditutup. Definisi COVID-19 bermaksud pandemik coronavirus atau wabak coronavirus yang dikesan oleh Kesihatan Sedunia atau WHO pada 11 Mac 2020. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan Disember pada tahun 2019 di Bandaraya Wuhan, China. Manakala pandemik bermaksud wabak besar iaitu epidemik, penyakit berjangkit yang merebak melalui populasi manusia. Manakala jenayah pula dapat didefinisikan sebagai kejahatan atau pidana, iaitu merupakan satu perbuatan yang menyalahi undang-undang pemerintahan sesuatu tempat. Seterusnya ialah sorotan literatur iaitu bagi peningkatan jenayah era COVID-19 ini kerana mereka yang ramai kehilangan pekerjaan seperti yang dikabarkan di akhbar berita harian. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzair Mohamad mengatakan bahawa dakwaan kes jenayah di Malaysia kini menunjukkan peningkatan disebabkan ramai yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata, PDRM mengambil berat tentang wujudnya kerisauan dalam kalangan masyarakat mengenai kemungkinan berlakunya peningkatan kes jenayah. Seterusnya adalah pergerakan manusia tersebar virus COVID-19. Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin telah mengumumkan untuk menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa pertama bagi seluruh Malaysia yang bermula pada tarikh 18 Mac 2020. Tujuan Perdana Menteri melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ini adalah untuk mengurangkan kes peningkatan COVID-19. Sejak akhir-akhir ini, isu COVID-19 menjadi bualan yang hangat di Malaysia, malah telah menggemparkan di seluruh dunia. Berikutan dengan isu ini telah menyebabkan berlakunya peningkatan jenayah cyber. Menurut Ketua Pelucutan Senjata Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), mengatakan bahawa jenayah cyber meningkat sebanyak 600% yang telah membabitkan email berniat jahat ketika pandemik COVID-19. Perkembangan kebergantungan digital juga telah meningkatkan risiko serangan cyber dan serangan seumpamanya yang telah dikatakan berlaku setiap 39 saat. Seterusnya, berita bernama telah mengeluarkan kenyataan dengan mengatakan bahawa aduan jenayah cyber telah meningkat lebih 90% semasa PKP. Sebagai contoh, di Cyberjaya, sebanyak 3,096 aduan telah dilaporkan. Jenayah cyber kebanyakan berlaku di kawasan bandar kerana kawasan bandar mempunyai kelajuan internet yang tinggi. Manakala kebanyakan
Mangsa-mangsa ini terdiri daripada golongan-golongan yang berumur disebabkan mereka kurang pengetahuan dan mahir dalam bidang IT dan Seterusnya, kehilangan sumber pendapatan. Seperti diketahui semua, pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia merupakan krisis kesihatan yang mengancam kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Kehilangan pekerjaan semasa pandemik COVID-19 telah pun menjadi sebahagian daripada norma baharu, namun memberi pengalaman yang ngeri kepada individu yang terbabit. Hal ini kerana mereka tidak dapat bekerja dan tidak dapat mengusahakan perniagaan mereka. Selain daripada itu, pandemik ini juga telah menjadi punca peningkatan jenayah dalam masyarakat kita. Sebagai contoh, semasa awal Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, trend jenayah komersial dan cyber telah meningkat dengan penipuan penjualan pelitup muka. Hal ini kerana ramai yang hilang sumber pendapatan sehingga sanggup melibatkan diri mereka dalam jenayah tersebut. Oleh itu, sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita haruslah membendung jenayah yang berlaku sekaligus memberi kerjasama dalam mengurangkan penularan COVID-19 di negara kita. Seterusnya ialah masalah keuangan. Dari aspek pendidikan, para pelajar terpaksa menggunakan sejumlah wang yang sangat besar berbanding yang sepatutnya untuk membeli data internet bagi membolehkan mereka menghadiri kelas atas talian. Bagi golongan B40, ini bukanlah perkara yang sangat mudah untuk mereka mendapatkan data internet yang sangat laju dan tanpa gangguan. Dari aspek kekeluargaan pula, berlaku peningkatan kes penceraian yang sangat tinggi sejak kawalan pergerakan pada 18 Mac lalu. Hal ini berikutan kerana kebanyakan golongan suami diberhentikan kerja dan hilang punca pendapatan. Dari aspek negara pula, berlaku pengucupan dari segi sektor ekonomi, terutamanya dari sektor pelancongan. Hal ini kerana negara terpaksa menutup pintu sepadan antara negeri dan negara bagi mengurangkan penyebaran wabak coronavirus. Oleh sebab itu, negara telah mengalami kerugian yang sangat besar iaitu 45 bilion dari sektor pelancongan sahaja. Kehidupan norma baharu ni merupakan satu situasi di mana kehidupan masyarakat sekarang tak seperti dahulu lah. Contohnya macam kita nak bergerak dari negeri ke negeri ataupun kita nak bergerak dari negara Malaysia ke negara luar. Kalau dahulu kita boleh bergerak bebas, namun tidak sekarang sebab sekarang kita terbatas dan bukan setakat terbatas, malah tak boleh langsung nak keluar. Jadi disebabkan itu kehidupan kita makin berubah. Kerja pun ada setengah pekerjaan yang perlu dilakukan di rumah. Ada pekerjaan yang dahulu dekat pejabat sekarang kena buat kat rumah. So dengan itu ia telah membuatkan masyarakat jadi susah untuk bergerak dengan mudah dan susah untuk melakukan kehidupan harian atau rutin harian dengan mudah. Seterusnya, pembelajaran era COVID-19. Pandemik COVID-19 yang telah menjengah bumi Malaysia telah membantutkan sektor-sektor penting, terutamanya sektor pendidikan. Kerajaan telah menutup sektor pendidikan dan semua pihak termasuk pendidik dan juga penuntut perlu meneruskan tugas daripada rumah. Ini akan memberikan impak besar kepada mereka, terutama pelajar sekolah rendah dan menengah. Justru pembelajaran sewaktu krisis dari rumah ini sememangnya mempunyai cabaran-cabaran yang tertentu untuk dilalui oleh pelajar sekolah rendah maupun sekolah menengah. Misalnya, cabaran yang perlu dilalui oleh mereka ialah jurang digital. COVID-19 telah mewujudkan satu kelopong besar dalam jurang digital di antara pelajar. Untuk mendapatkan pembelajaran atas talian, mereka perlu mempunyai akses kepada platform. Misalnya, pelajar-pelajar yang berada di kawasan bandar mempunyai masalah seperti talian internet yang perlahan ataupun kekurangan peranti untuk mengakses pembelajaran atas talian. Terdapat juga aduan mereka terpaksa berkongsi peranti dan tidak dapat menggunakan sepenuhnya peranti tersebut
untuk pembelajaran atas talian. Di kawasan luar bandar pula, ada di antara mereka yang tidak ada langsung akses peranti seperti telefon bimbit, telefon pintar, tablet dan juga komputer riba. Sehingga kan setengah kampung ada yang tidak mempunyai akses kepada tenaga elektrik. Oleh itu, COVID-19 ini telah mewujudkan jurang digital di antara pelajar kawasan bandar dan juga luar bandar. Secara kesimpulannya, COVID-19 memangnya telah memberikan impak besar kepada rutin harian manusia seluruh dunia. Kehidupan harian manusia, khususnya rakyat Malaysia, telah digubah 360 darjah untuk jangka masa panjang demi menjaga kemaslahatan rakyat. Namun di sebalik kesan negatif tersebut, ada juga kesan positif yang dapat dilihat. Juga terdapat beberapa hikmah kewujudan COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan. Mengambil kira faktor keselamatan negara, isu pelancong dari negara China dan India adalah paling hangat diperkatakan. Menurut akhbar Sinar Harian, sejumlah 100,000 pelancong daripada kedua-dua negara itu telah tinggal lebih masa dan boleh meningkatkan ancaman keselamatan negara. Bukan setakat itu sahaja, telah tular baru-baru ini berkaitan penjualan kad pengenalan secara atas talian yang menyaksikan pengkhianat negara semakin berleluasa. Antara yang lain, terdapat juga laporan berkaitan pendaratan pelarian Rohingya di Langkawi serta kebanjiran mereka di beberapa kawasan serta hubung kaitnya dengan yang dikatakan tuntutan Mehrom yang mewujudkan sentimen negatif dalam kalangan rakyat Malaysia, tetapi ia telah memberikan persepsi tahap keselamatan negara. Oleh itu, keperluan kita adalah untuk memudahkan tugas para petugas Barisan Harapan supaya sama-sama berjaya menangani wabak COVID-19 ini. Oleh itu, semua pihak harus berganding bahu bersama-sama untuk memastikan COVID-19 ini terhapus dari bumi barakah Malaysia khususnya dan bumi amnya.